Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk sejarah tingkatan 1 bab 6 peningkatan tamadun Yunani dan Rom, 6.4 peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Tamadun Rom terkenal dengan kepakaran dalam bidang seni bina. Kepakaran orang Rom adalah pembinaan bangunan bersaiz besar. Kegunaan setiap binaan yang khusus, nilai estetika binaan, ketahanan binaan yang tinggi kekal hingga kini. Perkembangan bidang seni bina tamadun Rom melibatkan bangunan, jalan raya, saliran air dan tempat mandi awam. Faktor kemajuan seni bina: buruh, kepakaran, pendidikan, dasar pemerintahan, kewangan, teknologi, dan sumber alam. Kepakaran di mana arkitek seperti Marco adalah pengarang buku terkenal tentang seni bina iaitu On Architecture pada tahun 46 sebelum Masihi. Pendidikan di mana melahirkan golongan warga negara yang mahir dalam pelbagai bidang termasuk seni bina dengan sistem pendidikan yang praktikal. Keuangan, kerajaan memberikan bantuan kewangan dalam seni bina untuk memastikan projek dapat dijalankan dengan lancar. Dasar pemerintahan, di mana pemerintah seperti Marcus memberi sokongan dalam seni bina yang berkembang pesat. Teknologi, gabungan teknologi zaman Yunani dengan teknologi Rom seperti penggunaan simen dan penekanan aspek ketahanan dan nilai estetika. Sumber alam dan buruh, di mana golongan hamba menjadi sumber buruh dalam perkembangan seni bina di Rom. Kita tengok ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom, di mana seni bina Rom merupakan gabungan antara teknik seni bina zaman Yunani dengan inovasi yang dilakukan oleh orang Rom, menggunakan bahan binaan baru serta reka bentuk yang kreatif. Kita tengok struktur bumbung yang melengkung, penggunaan siling menggunakan marmar, hiasan dalaman, batu dilepa dengan simen, tiang gaya Yunani, saiz yang besar serta terdapat kubah berbentuk bulat. Ciri-ciri binaan tamadun Rom: struktur bumbung yang melengkung, penggunaan marmar, hiasan dalaman, batu dilepa dengan simen, tiang gaya Yunani, penggunaan siling, saiz yang besar serta kubah berbentuk bulat. Kolosium merupakan binaan melambangkan keagungan tamadun Rom. Dijadikan tempat persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Raja Vespasian memulakan pembinaan ini pada tahun 72 Masihi dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masihi. Struktur binaan Kolosium: ketinggian mencapai 50 meter panjang, lebar 156 meter, luas keseluruhan bangunan kira-kira 2.5 hektar, kawasan arena seluas 85 meter kali 54 meter, mampu memuatkan 50,000 orang, mempunyai 80 pintu masuk, tempat duduk penonton yang bertingkat-tingkat. Kita tengok pula pattern, di mana binaan berkubah yang terbesar di dunia yang berfungsi sebagai tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Marcus membina pattern pada tahun 27 sebelum Masihi, namun binaan dimusnah dalam kebakaran pada 80 Masihi. Maharaja Hadrian membangunkan semula pada tahun 125 Masihi. Seterusnya, struktur binaan pattern: terdapat gaya binaan zaman Yunani iaitu tiang yang kukuh di bahagian hadapan, kubah bersaiz besar dengan diameter 43 meter. Dinding dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen. Oculus iaitu ruang terbuka yang membolehkan sinaran cahaya berukuran 13 meter lebar.
Ini pula iaitu amfiteater, merupakan kolosium mini atau sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk membuat persembahan seni, pertunjukan dan gladiator. Terdapat kira-kira 230 amfiteater yang dibina di seluruh Empire Rome. Amfiteater yang terkenal termasuklah Edegem di Tunisia boleh memuatkan 16,000 orang, Arles di Perancis boleh memuatkan 20,000 orang. Pembinaan amfiteater membuktikan cara hidup masyarakat Rom menggemari aktiviti di luar rumah. Struktur binaan amfiteater berbentuk lingkaran, mempunyai pelbagai saiz dan kapasiti penonton yang berbeza. Kita tengok pula aqueduct. Fungsi aqueduct membekal air ke rumah kediaman di sekitar bandar dalam Empire Rome, menyalurkan air ke tempat mandi awam, membekalkan air ke bangunan utama seperti kolosium semasa mengadakan acara gladiator. Dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek mutu sumber air yang ada, aliran air dan lokasi. Antara aqueduct yang terkenal termasuklah Aqua Appia, iaitu aqueduct pertama dibina pada tahun 312 sebelum Masihi dengan panjangnya kira-kira 16 km. Aqua Virgo dibina oleh Marcus, antara jentera Rom yang bertanggungjawab dalam pembinaan aqueduct. Port du Gard, iaitu aqueduct termasyhur dibina di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Jalan Raya Rom. Jalan Raya Rom mula dibina pada tahun 500 sebelum Masihi bertujuan untuk menghubungkan bandar-bandar utama, memudahkan pergerakan tentera sebagai sistem pengangkutan. Struktur binaan jalan raya di mana dibina secara berlapis-lapis, menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil seperti gambar rajah di sebelah. Tahan dan kuat menahan beban dan pergerakan pasukan tentera. Luasnya kira-kira 1.5 meter, 4 kaki tebal dan 6.7 meter lebih kurang 20 kaki lebar. Jarak antara kawasan ditunjukkan dengan batu tanda. Longkang dibina di tepi jalan sebagai mengalirkan air supaya tidak bertakung di atas jalan raya. Tembok pertahanan. Pembinaan tembok pertahanan telah bermula pada tahun 100 Masihi bertujuan untuk melindungi tamanan Rom daripada ancaman musuh, menjadi pengisah antara kawasan kekuasaan Rom dengan kawasan bukan Rom. Struktur binaan tembok pertahanan menggunakan batu yang disusun memanjang mencapai ketinggian sehingga 5 meter. Terdapat kubu kecil dalam setiap jarak sebatu kira-kira 1.6 km untuk menempatkan pengawal tentera tembok. Tembok Hadrian di Britain adalah tembok yang terkenal. Dibina oleh Maharaja Hadrian pada tahun 122 Masihi. Panjang ialah 177 km dan tinggi kira-kira 5 meter. Tempat mandi awam. Menurut kepercayaan orang Rom, mandi penting untuk kebersihan dan kesihatan serta melambangkan kehidupan bertamadun. Tempat mandi awam dibina untuk penggunaan setiap orang. Ciri-ciri tempat mandi awam iaitu bayaran tertentu akan dikenakan ke atas pengguna. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti tandas, ruang mandi, ruang untuk mengurut, perpustakaan, bilik berehat dan bersenam. Ruang mandi terbahagi kepada mandi air panas, mandi air sejuk, mandi suam dan mandi wap. Karakala di Rom, iaitu antara tempat mandi awam yang terkenal. Dibina oleh Maharaja Karakala pada abad ketiga Masihi. Boleh memuatkan 1,500 orang. Di Rom pula, Pantheon tercatat sebagai bangunan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Berdiameter sepanjang 44 meter, Pantheon dibina oleh Maharaja Hadrian sebagai tempat pemujaan dan menyimpan patung serta kerja-kerja awam. Aqueduct pula adalah binaan 11 buah saluran bekalan air gunung ke kota Rom. Dengan teknologi yang berasaskan graviti, Aqua Marcia
adalah akuadak terpanjang iaitu sejauh 91 km. Dibina pada sekitar tahun 70 Masihi dan boleh memuatkan seramai 80,000 penonton. Colosseum berfungsi sebagai tempat persembahan teater dan pertarungan pahlawan menentang pahlawan lain, haiwan dan penjenayah yang dihukum mati. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua.